Okay, so malam ni kita nak tunggu lagi kawan-kawan kita yang lain, tapi tak apa, insyaAllah saya akan recordkan video ni dan yang best ni kan, korang boleh tengok balik tau video ni. Korang boleh tengok balik video ni, so kita boleh buat revision lah kiranya. Contohlah kalau korang terlupa, cikgu aku cakap apa tadi, lupa lah. Jadi korang still boleh tengok balik video ni, kata begitunya. Okay, so korang okey ke? Sihat ke kat sana? Semua-semua. Nas comelnya Nas. Yang lain semua okey? Kalau korang okey, kita boleh mulakan kelas kita hari ni. Okay, so macam hari tu, minggu lepas saya ada terangkan tentang sistem tentang kita haid ataupun menstrual cycle. Ingat tak? Kan menstrual cycle ataupun kita haid saya terangkan sangat detail sebenarnya. Jadi hari ni insyaAllah kalau ada kesempatan saya rasa memang saya nak jawab lah soalan-soalan yang apakah contoh soalan yang akan ditanya dalam exam berkaitan dengan tajuk itu. Okey? Berkaitan dengan tajuk itu. Okay, kejap ya. Saya nak tengok mana korang punya ni. Okay, kejap. Right, rasanya dah boleh share kot. Saya share. Saya share screen sekarang. Sebenarnya yang ini tak apa, saya share sekarang. Saya share sekarang. Okay. Kejap. Ni dah ada dah. Tak payah nak save lagi lah. Oh, tak faham sungguh lah. Asyik nak save je kerjanya. Oh, sorry. Okay, saya akan buka dua ni tau. Satu ni. Dan satu lagi saya akan buka Word. Okay, Microsoft Word. Saya akan buka Microsoft Word. Mana Microsoft Word saya? Word. Okay. Dah ready kan? Harapnya depan mata korang sekarang ni ada kertas, buku, lepas tu ada kertas, and then pastikan korang dah ada depan mata korang ni dah ada buku rujukan. Okay? Pastikan korang dah ada buku rujukan. So senang. Nanti kan kalau apa-apa, cikgu, saya tak ingat ni lah. Jadi korang boleh refer sendiri dekat dalam dekat dalam buku. Okay? Apalah cikgu cakap ni kan. Okay. So jom kita tengok. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sebelum kita mulakan kelas seperti biasa, betulkan niat kita dulu. Kita niat belajar ni lillahi ta'ala. Okay, semua kita belajar ni lillahi ta'ala. Lepas tu betulkan niat kita satu. Yang kedua ialah pastikan kita doa dulu, doa untuk penyerang hati. Supaya semoga apa saja ilmu yang disampaikan pada hari ini akan diterima dengan baik dan dipermudahkan untuk difahami. Okay, apa saja yang saya sampaikan dan begitu juga dengan saya, semoga apa saja yang saya sampaikan ni mudah untuk kamu faham. Okay, kita doa macam tu. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jom kita sambung. Okay, hari tu saya dah cakap dah nak ajar korang cara macam mana nak jawab. Okay, so saya nak tanyalah secara korang rasa apa agaknya yang menyusahkan, yang susah dalam biologi, yang rasa macam susahnya lah nak buat benda ni, yang selalu tak skor. Kan yang mana satu yang rasanya ataupun cara macam mana, boleh tak share dengan saya? Sebab apa saya pun nak tahu juga ni. Okay, ni ada satu soalan. Ini satu soalan. Okay. Ada tak korang rasa macam saya sebenarnya, saya tahu, faham biologi contohlah. Saya faham biologi tapi saya tak tahu kenapa bila saya nak jawab soalan tu tak boleh. Contoh. Ataupun bila saya jawab soalan, saya rasa dah betul dah. Rupa-rupanya cuma dapat 2 markah out of 10 contoh. So kebanyakan itulah isu kita kan, isu kita semua itu. So sekarang hari ni saya nak minta korang tolong tulis dan tolong take note sangat-sangat, minta tolong sangat kan. Take note apa yang saya cuba nak sampaikan pada hari ini dan apa tips-tips untuk nak menjawab soalan biologi. Tips untuk jawab soalan biologi. Okey, contoh pada hari ini saya nak nampak kan dekat dalam saya punya ni.
Contoh untuk tajuk hari ni, saya nak bincangkan tentang macam mana cara nak jawab soalan dan apa contoh soalan yang boleh dikeluarkan untuk tajuk kita height. Okey, untuk tajuk kita height. So, kalau kita dah tahu cara nak jawab, insya-Allah nanti akan datang, bagilah campaklah apa-apa jenis topik ataupun apa-apa jenis soalan sekalipun, insya-Allah kita dah boleh jawab dah. Okey. Tu contohlah. Okey. Right. So yang ni adalah MPS Johor, saya ambil daripada negeri Johor. Okey, negeri Johor. Jadi dalam soalan kertas 2, guys, macam saya kata minggu lepas, kalau kita nak belajar kan, kalau kita nak jawab soalan, kalau kita nak berperang, kita kena make sure yang kita kenal kita punya musuh tu dulu kan. So korang kena kenal untuk kertas 2 ni, korang akan ada 2 section ataupun 2 bahagian, which is bahagian A dan bahagian B. Section A and section B. Untuk section A dia ada 60 markah, section B ada 40 markah, which is section B is essay. Which is, okay, sorry, saya tersalah cakap ke apa ni? Betul lah. Okay. Okay, bahagian B. So korang boleh jawab soalan. Kejap. Saya rasa ada bahagian ni. Yes, bahagian B. Okay, arahan dia ialah jawab semua soalan dalam bahagian ini. Okay, sepatutnya kan, kalau korang tengok kan, bahagian B sepatutnya diorang akan bagi korang 4 soalan dan korang hanya perlu jawab 2 soalan saja. Okay, hanya perlu jawab 2 soalan saja untuk bahagian B. Okay, tapi apapun korang kena ikut pada soalan. Jangan tertinggal jawab. Baik, jom kita cuba jawab soalan nombor 6, essay. Okay, bila saya sebut essay ni, kebanyakan masalah kita ialah baca, tak tahu apa yang soalan nak, kita jawab je. Out of 10 ataupun out of 8 punya question, kita cuma dapat 2 markah ataupun kosong, telur ayam. Sebab apa? Kita tak tahu apa yang kita tulis. Okay, keyword, tips. Bila kita jawab soalan dalam biologi, pastikan kamu kena tahu keyword. Okay, ingat, diorang tulis. Tips dalam menjawab essay ataupun di dalam menjawab struktur, yang paling penting dalam biologi ialah kamu kena tahu keyword ataupun kata kunci. Okay, saya bagi contoh tau. Okay, saya bagi contoh. Kalau pergerakan air, okay, the movement of water, pergerakan air ni kita dah belajar tentang pengangkutan, transportation kan, pengangkutan bahan dalam tubuh badan kita, the movement of the substance inside our body. Jadi, bila kita cerita pasal pergerakan air, contohlah soalan dia ialah ceritakan tentang pergerakan air daripada tanah ke dalam sel akar ataupun from the soil into the sel akar ataupun root hair cell kan. Okey, jadi kalau nak cerita pasal pergerakan air kan, kamu kena ada keyword dia, which is air masuk ke dalam, air dari tanah masuk ke dalam sel akar secara osmosis. So that's the keyword. Itu adalah dia punya kata kunci. Jadi bila pergerakan air, kau tak ada perkataan osmosis, jawapan tu automatik salah. Contoh jawapan yang salah ialah air masuk ke dalam sel akar rambut daripada tanah dan pergi ke xylem, contoh. Dekat situ perkataan keyword dia dah hilang, tak ada osmosis, automatik jawapan tu salah. Jadi that's why penting untuk kita tahu keyword bagi setiap tajuk. Okay? Jangan tinggal, tu bahaya tu. Okay, so that's why hari ni saya nak ajar apa keyword yang korang tak boleh tinggal dan apakah cara jawab yang boleh mungkin menyebabkan korang tak ada markah. Okay, so saya terus direct bagi kepada point. Okay, kepada jawapan point. Dan saya akan minta korang share apa agaknya jawapan korang sebelum saya bagi jawapan saya. Okay, tapi sebelum tu saya akan bagi korang tips. Okay, cara nak jawab ni macam ni. Saya ada dia punya apa orang kata rangkanya. Okay, kalau nak jawab essay ni. Baik, seterusnya jom kita tengok. Okay, dah bersedia tak? Dah bersedia Kalau korang, saya dah bagi kertas ni, soalan ni dekat korang. Korang boleh photostate pula, print out. Ataupun kalau tak nak print out pun tak apa. Korang boleh je type dekat korang punya handphone. Install Microsoft Office ataupun ikutlah kalau iPhone boleh install apa, korang boleh type jawapan dekat ruang jawapan. Okay, lagi senang macam tu. Okay, so jom kita tengok rajah 6.1 menunjukkan perkembangan folikel dalam kita ovari. Okay, perkembangan folikel dalam kita ovari apa maksudnya? Shows the development of follicles in ovarian cycle.
Jangan pening-pening dan jangan rasa susah hati. Apalah maksudnya kita ovari? Bukan kita haid ke kan? Kita pun rasa macam jangan peningkan kepala macam tu. Yang penting kamu tahu kenal gambar ni tentang apa. Okey, macam yang saya lukiskan minggu lepas, ini adalah gambar kita punya ovari yang macam gitu. Ovari. Perempuan punya bahagian ovari. So di dalam ovari ni, ingat tak yang saya cakap, di dalam tu ada telur. Telur dia ada telur, kita panggil sebagai telur primer. Di mana baju untuk telur itu dikenali sebagai follicle. Ingat lagi tak? Baju untuk kita punya telur dikenali sebagai follicle. Jadi sekarang seperti yang saya dah bincangkan dan saya dah terangkan sebelum ni, follicle ini dia akan berkembang ataupun dia akan bertambah dari segi saiz, okey? Atau dalam bahasa Inggerisnya develop. Follicle primer will develop into follicle secundar. Follicle primer akan berkembang menjadi follicle secundar. Di mana dekat sini dia perlukan sejenis hormon. Ingat lagi tak korang? Hormon apa? Daripada follicle primer nak jadi follicle secundar, hormon apa? Hormon apa? Ingat lagi tak? Kak Cik. Kak Cik ingat lagi? Kak Cik ingat lagi Kak Cik? Inilah dia. Nak tanya Kak Cik. Mana Kak Cik ni? Kak Cik ingat lagi Kak Cik? Untuk daripada follicle primer jadi follicle secundar. Syida tahu tak jawapan? Apa nama hormon itu? Bukan daripada ovari, dia datang daripada pituitary. Start daripada F. F is FSH. Pandai, FSH. Very good. FSH maksudnya ialah follicle stimulating hormone ataupun hormon perangsang folikel, kan? Sebab dia merangsang follicle primer untuk berkembang jadi follicle secundar, dia rangsang. Dia suruh supaya dia punya baju tu makin besar. Jadi bila baju tu dalam masa yang sama, telur juga akan berkembang ataupun mengalami proses fasa meiosis. Okey. Jadi kat sini dia tulis follicle secundar, meiosis satu lengkap. Lama apa maksud ini cikgu? Apa maksud ni? Kan? Okey, so sekarang saya tak nak ulang balik benda-benda tu sebab apa kita dah belajar kan minggu lepas. Cuma saya nak bagi tahu yang dia akan berkembang menjadi follicle graft dan akhirnya nanti akan ada hormon daripada pituitary yang akan dirembeskan ataupun release from the pituitary, which is nama dia ialah hormon luteinizing hormone. Luteinizing hormone ataupun hormon pelutinan. Dia yang duk suruh sel kita ni ataupun telur kita ni duk keluar. Pergi mana? Pergi ke tube fallopian. Alright, so now the question. Ni cara nak jawab, tips nak jawab First of all, guys, tolong bila mana korang cuba jawab soalan struktur ataupun soalan esei, tips yang pertama ialah tolong baca pernyataan selepas nombor. Sekali lagi ulang, baca pernyataan selepas nombor. This is very important. Sebab apa? Kebanyakan kita tertinggal yang ini dan akhirnya kita tersalah jawab. Rugi masa. Okey, baca ini dulu iaitu pernyataan selepas nombor. Itu tips yang pertama. Tips yang kedua ialah sebelum baca soalan. Kadang-kadang kita dah terbaca soalan kan. Berdasarkan Rajah 6.1, huraikan proses pembentukan ovum. Ya Allah, 4 markah. Rasa susah benar lah kan nak jawab ni kan. Huraikan proses pembentukan ovum. Lepas tu baru kita tengok gambar rajah. Usually itu yang berlakukan. Okay, it's okay. Jadi bila kita tengok untuk poin yang kedua, tips yang kedua ialah baca soalan. Dia kata huraikan proses pembentukan ovum. Jadi kita tahu apa soalan nak. Huraikan proses pembentukan ovum. Yang kedua, baca soalan dan gariskan. Okey, gariskan yang penting iaitu proses pembentukan ovum. Okey. Poin yang ketiga, tips yang ketiga nak jawab soalan esei ataupun soalan struktur ialah kamu kena pastikan supaya kamu faham tentang gambar rajah. Dan yang paling penting bila nampak gambar rajah lagi-lagi graf, tolong buang perasaan dan fikiran yang mengatakan soalan tu susah. Kenapa? Bila korang dah set dalam otak, alamak graf susah ni, ataupun kamu nampak gambar ni, aduh susahnya gambar ni, ataupun kamu nampak gambar nefron. Bila ada pemikiran yang susah dekat dalam otak tu, automatik korang akan block, akan ada thought block kat situ. So jangan ada pemikiran yang katakan ni susah. No, buang tu semua. Bila nak jawab soalan biologi ke ataupun apa-apa soalan, bear in mind bila
nampak je gambar raja macam ni? Senang je. Okay. Nampak macam poyo tapi tak apa. Itu memang cara untuk kita set kita punya minda bawah sedar supaya kita boleh jawab soalan. InsyaAllah. Okay. So bila kita tengok soalan, okay, tadi nombor apa? Nombor 3 tips yang ketiga. Okay. Dalam kita dah tengok kita punya gambar raja, apa yang kita kena take out from the gambar raja? Apa yang kita kena ambil keluar daripada gambar raja? First ialah isi tersurat. Apa maksud isi tersurat? Kat sini saya tak boleh nak komen, jadi saya akan type kat sini. Okay. Tips. Tadi saya duk cakap kan, lepas tu tak tahulah korang ni apa ni dok. Okay. Tips menjawab soalan isi. Yang pertama ialah baca pernyataan selepas nombor. Very important. Take note ini saya memudahkan kerja korang ni. Okay, nombor 2 ialah baca soalan dan gariskan maklumat yang penting. Apa maklumat penting kita? Proses pembentukan ovum. Okay, jangan risau. Yang ketiga, lihat raja dan keluarkan maklumat. Apa maklumat yang kita kena keluarkan? Yang pertama ialah isi tersurat. Macam buat bahasa Melayu pula kan. Dan juga maklumat apa tu tersirat di dalam rajah yang diberikan. Okey, jom kita fahamkan apa maksud tersurat. Ni saya nak memudahkan kamu. Setiap kali nak buat esei, tolong jangan terus tulis dekat dalam korang punya kertas. Tolonglah. Dalam kertas kajang tu tahulah kertas kajang kita banyak. Tapi kalau boleh kan, kamu kena buat apa orang kata draft. Nak tulis apa aku ni? Aku nak tulis apa untuk 4 markah ni? Kena buat draft. Okay? So tersurat ialah apa maklumat yang terdapat pada rajah. Okay, nanti saya bagi contoh macam mana caranya nak jawab. Okay? Lepas tu tersirat pula ialah maklumat yang tiada dalam rajah. Okay. Okay. Tips ni boleh guna untuk semua jenis soalan. Ni saya bagi contoh soalan ni. Baik. Saya bagi contoh apa itu maklumat tersurat. Okay, contoh maklumat tersurat ialah kamu nampak folikel primer. Dia punya anak panah jadi folikel sekunder. Betul tak? Okay, jadi dekat sini maksudnya ialah folikel primer menjadi folikel sekunder. Keyword dia. Jadi kat sini penting keyword. Jadi keyword apa yang kita kena guna dalam isi tersurat ataupun maklumat tersurat yang kita dapat ni? Folikel primer berkembang menjadi folikel sekunder. Folikel primer develop into folikel sekunder. Itu contoh yang pertama. Itu untuk maklumat tersurat. Kenapa tersurat? Sebab maklumat tu dah ada pada gambar rajah. Cuma keyword untuk menyambung antara dua maklumat tu penting kamu kena tahu. Okey, itu yang pertama tersurat. Okey, tersirat pula contoh tersirat. Tersirat ialah folikel primer ni bila dia nak berkembang menjadi folikel sekunder, dia perlu ada ataupun perlu dirangsangkan oleh hormon perangsang folikel. Okey, ada tak hormon perangsang folikel dalam rajah? Tak ada kan maklumat tu, jadi itu adalah maklumat tersirat. Faham tak? Jadi bila kita cari maklumat dalam rajah, sebenarnya sangat penting untuk kamu gunakan apa sahaja perkataan dan maklumat yang diberikan ni untuk dimasukkan ke dalam kita punya jawapan. Faham tak? This is very important sebab kadang-kadang kita rasa macam rajah dia dah bagi so what, ini just bagi kita clue dia, kita kata macam tu. Yes, salah satunya ialah bagi clue, tapi yang kedua ialah sebenarnya perkataan yang dia dah bagi ni, everything ni semuanya sebenarnya adalah jawapan yang perlu kita tulis dalam jawapan. Even though, perasan tak, kita tak faham macam mana nak mula, betul tak? Itu masalah kita. Proses pembentukan ovum. So macam mana nak start? Okay. First of all, kamu boleh mulakan dengan macam mana proses pembentukan ovum tu bermula, iaitu kamu boleh katakan proses ovum ini dikenali sebagai oogenesis. Okay? Okay. Right. Contoh.
dekat sini kan ada terlampau banyak sangat jawapan tapi dia minta 4 sahaja. Kalau dia minta 10 markah kan sebenarnya korang boleh bermula daripada follicle primer akan berkembang membentuk follicle sekunder, nampak tersurat dengan kehadiran ataupun dengan dirangsang oleh hormon perangsang folikel. Maklumat tersirat. Dekat situ kamu dah dapat 2 markah. Nampak tak? Macam tu cara kita nak jawab. So kalau contohkan jangan takut tahu kalau kita tak tahu alamak macam mana proses pembentukan ovum, tak faham lah apa dia nak. Korang just tuliskan apa yang korang nampak dekat sini iaitu maklumat tersurat. Lepas tu letakkan kamu punya keyword tadi yang cikgu kata tadi. Kemudian masukkan maklumat tersirat. Maklumat tersirat ialah maklumat yang korang kena tahu. Korang kena tahu. That's why penting saya terangkan minggu lepas. Faham? That's why penting untuk kita betul-betul faham apakah proses berlaku. Guys, kalau saya cakap laju sangat bagi tahu tau. Aku risau ni, aku cakap laju sangat lepas tu korang macam jangan macam tu jangan macam tu. Kalau korang faham, bagi tahu faham. So jawapan saya akan tuliskan di bahagian tepi ni. Okey? Boleh? Kalau tak nampak bagi tahu. So far yang lain okey tak? Kejap saya nak tengok macam mana yang masing-masing ni. Kejap. Faham? Suliana faham. Okay, very good. Thank you so much Suliana. Okay. Yang lain faham. Syida pun faham. Okay, thank you so much. Okay, saya just nak pun kata Syida, Nurfahana pun faham. Okay. Okay, good. Very good. Suliana, okay, good. Baik. So kita boleh mulakan jom kita tengok. Baik. Kalau saya nak jawab macam ni berdasarkan pada gambar. Saya tengok berdasarkan pada gambar tau. Kita berlatih buat ataupun jawab soalan ni menggunakan gambar iaitu maklumat tersurat dan tersirat yang saya dah ajar tadi. Okey? Baik. So, jom kita mulakan untuk ayat yang pertama. Okey, yang pertama. Yang ini saya buat dalam bentuk point lah. Kat sini saya buat dalam bentuk point supaya mudah untuk kita baca dan kita tahu apa orang kata point yang kita boleh dapat. Macam gitu. Okay. So point yang pertama, apa yang kita nampak? Proses pembentukan ovum yang pertama ialah apa? Di mana follicle primer. Allahu Akbar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sorry. Yang pertama kita boleh kata follicle primer berkembang membentuk follicle sekunder. Okey. Lepas tu poin seterusnya air semen. Sorry, saya tak reti sangat pakai benda ni. Okey. Okey, follicle primer berkembang menjadi follicle sekunder. Okey, kejap saya nak bagi tu. Allahu Akbar. Ni comel sikit. Macam tu. Boleh lah. Allahu Akbar. Bismillah. Kan tak pandai saya nak tengok. Okey. Follicle primer berkembang membentuk follicle sekunder dengan dirangsang. Ia dirangsang. Okey, maafkan saya saya punya bahasa. Ia dirangsang oleh hormon perangsang folikel dari kelenjar pituitari. Okey, pituitari. Saya tulis type dalam bahasa Melayu. Ada tak dalam kelas saya ni yang belajar bahasa Inggeris? Ada tak? Ada. Ada Faham? Kylie dengan Farhana bahasa Inggeris. Boleh Okay. It's okay. Alright. Faham kan berkembang maksudnya develop into follicle sekunder. Sekunder follicle Okay. Boleh Kylie dengan Nur Farhana. Boleh? Boleh. Korang boleh ni. Dirangsang maksudnya stimulated by FSH ataupun hormon perangsang folikel. Boleh Ataupun nak saya type. Kylie dengan Nur Farhana. Okay, tak apa. It's okay. Saya type
follicle primer boleh follicle primer develop into follicle secundar. Betul tak saya je ni? Okay. Allahu Akbar. Page down. Okay. Macam tu. So far boleh kan? Dapat kan? Kejap lagi tak apa, jangan risau. Kejap lagi saya akan suruh korang yang apa tu? Korang yang cari jawapan. Sebab saya dah bagi, orang kata, saya dah bagi pancing. Saya dah bagi pancing, lepas ni korang kena pandai pancing tinggi. Jadi kalau saya rasa macam, okay, ini boleh macam gitu. Okay, so kita boleh teruskan. Alright, lepas tu, kemudian, okay, follicle primer berkembang membentuk follicle sekunder. Follicle primer develop into follicle sekunder. Okay, kemudian dirangsang oleh hormon perangsang follicle dari kelenjar pituitari. Apa tu? Dah lupa dah perkataan tu. Subhanallah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dirangsang apa? Stimulate, betul. Sorry Kai. Tadi dah ingat dah perkataan tu, tiba-tiba hilang daripada ingatan. Stimulated by FSH ataupun follicle stimulating hormone. Okay. Boleh maafkan saya tau kalau saya punya ni silap ke apa, maafkan saya Okay, lepas tu apa lagi yang kita nampak kat sini? Which is di sini meiosis 1 telah pun lengkap. Okay, di mana oksid primer menjalani meiosis 1 membentuk oksid sekunder dan jasad kutub pertama. Okay, di mana oksid, tadi kita cerita pasal baju dia iaitu oksid kan? Kita tadi cerita pasal baju iaitu follicle kan? Okay, now kita cerita pasal oksid pula. Oksid primer, okay, dia telah pun menjalani meiosis 1 membentuk oksid sekunder dan jasad kutub. Alamak, apa benda ni? Okay, this one ialah maklumat tersirat. Okay, ni adalah maklumat tersirat. Kalau kita recall balik macam mana pembentukan ovum berlaku, sebenarnya dia bermula daripada satu proses yang dinamakan sebagai proses oogenesis. Kalau kamu nak mulakan kamu punya essay daripada proses pembentukan ovum ni adalah dikenali sebagai oogenesis, di mana baru mula dengan poin yang ini. Tapi cuma ini adalah cara jawab untuk saya ajar kamu kalau kita nak based on tersurat, maklumat tersurat dan maklumat tersirat. Okey? Nanti saya ajar pula cara lain pula di mana kita ikut pada flow. Okey, boleh ikut pada flow kejadian ataupun flow konsep ni. Okey. So, next. Sebenarnya lebih kurang je. Cuma dia punya isi dia tu kita ubah sikit. Okey, boleh Okey. Lepas tu apa lagi ni? Oksid primer. Sorry saya jawab Oksid primer undergo meiosis 1 and to form oksid sekunder and polar bear. Jasad kutub, polar body. Okay. Polar bear tu, yang dekat Antartik tu. So far okay tak? Boleh. Okay, next. Right. Dan lepas tu, what happen? Di oksid sekunder yang kita nampak, oksid sekunder ini melalui proses ovulasi. Dari mana kita dapat maklumat tu? Yang ini. Oksid sekunder mengalami ovulasi, iaitu follicle graft meletus dan membebaskan oksid sekunder. Okay, kita tak yang tu. So, oksid sekunder mengalami ovulasi
ataupun pengovulan atau pengovulan. Okey. Di mana follicle graft meletus dan membebaskan oosit sekunder. Okey guys, nampak tak? Apa yang ada depan mata kita, yang dekat dalam rajah tu, kau tulis dia dekat dalam jawapan. Betul Okey. So lepas tu itu tersurat. Yang tersirat dirangsang oleh hormon pelutinan. Okey. Dah dapat 4 markah. Yang ini kalau kita, yang ini saya bagi cara jawab untuk mereka-mereka yang memang tak ada idea, I have no idea what this is all about. Macam gitu. Okey, tapi ada sedikit maklumat. Contohlah, dah tahu dah follicle primer ni nak jadi follicle sekunder, dia perlu dirangsang ataupun dia perlu apa tu orang kata? Dia perlu distimulatekan oleh hormon perangsang folikel, for example. Kita ada maklumat yang basic macam tu. Ini adalah contoh jawapan untuk mereka yang rasanya, aduh aku tak tahulah macam mana cara nak jawab. Just gunakan gambar rajah yang diberikan, apa sahaja yang dituliskan dekat dalam gambar rajah, tulis balik dalam jawapan dan jangan lupa masukkan sekali dengan maklumat tersirat. Okay, alright. Okay, so kejap lagi saya ajar korang pula cara macam mana ini adalah untuk orang yang macam dia dah boleh baca dah. Dia dah boleh baca ataupun dia, ini kira macam untuk A+ student. Korang kan A+ student kan. Jadi saya akan ajar juga cara macam mana jawab bagi ikut flow. Flow bagi pembentukan ovum ataupun proses pembentukan ovum. Korang okey tak? Okey. Yang kedua ni apa? Ovulation occur and oocyte secunda release to fallopian tube. Dah lain pula. Tak apalah. Fallopian tube. Fallopian tube. I-tube pun boleh. Okey. Okey. Contoh. Ini nak memudahkan lah. Tu bahasa Melayu tu pun banyak kan. Ini saya mudahkan. Ovulation occur and oocyte secunda release to fallopian tube. Okey, kalau nak tambah lagi. Dirangsang oleh. Okay, kan? Tadi di bawah. Dirangsang oleh hormon pelutinan. Which is stimulated by LH hormone. Luteinizing hormone. Okay. Stimulated by luteinizing hormone. Okay. Okay. Ini contoh. Baik. Ini contoh untuk apa? Ini cara saya bagi mereka-mereka yang memang rasa macam bio susah. So ini caranya. Guys, ingat tahu. Tulis apa saja yang dah diberikan dalam gambar rajah. Jangan satu pun tertinggal. Contoh kamu nak termasuk cikgu, kalau boleh tak saya nak masukkan corpusculum ni? Boleh, tak ada masalah anak-anak sekalian. Tak ada masalah. Di mana corpusculum ini nanti akan menghasilkan progesteron dan akhirnya dia akan merosot jika tidak ada proses persenyawaan. Boleh kalau kamu nak masukkan. Okey. Now, dah sedia tak kalau kamu nak dapatkan jawapan berdasarkan pada flow tentang proses pembentukan ovum? Okay. So, another answer. Okay. Jawapan yang lain pula. Okay, ini jawapan yang lain pula saya bagi kamu. Okay, now. Terus pergi kepada, okay, untuk kali kedua ataupun untuk cara jawab yang kedua ni, kamu terus pergi kepada soalan. Huraikan proses pembentukan ovum. Tapi dalam masa yang sama, bila kamu tengok pada soalan, dalam otak kamu dah tahu dah, okay. Dalam otak aku dah tahu, ovum ini terbentuk ataupun kita panggil sebagai oocyte sekunder kan, sebelum dia melalui proses persenyawaan ataupun before fertilization happen, dia adalah oocyte sekunder tau. Jadi kita dah tahu dah dalam otak kita dah set dan kita dah tahu, dah ada tergambar dalam kepala otak kita ni which is
This ovum, sebelum dah jadi ovum, dia melalui satu proses which is we call it as a oogenesis ataupun proses yang dikenali sebagai oogenesis. Proses oogenesis. Baik guys, kalau proses oogenesis ni lepas tu kita pun cerita orang ni kalau kita nak gunakan kaedah yang kedua ni, kamu kena tahu nama proses yang berlaku untuk pembentukan ovum. And the second thing is kamu kena tahu kemudian nak cerita apa dekat sini. Which is di sini point yang kedua. Okay, saya tulis kat sini dulu tau. Proses pembentukan ovum dikenali sebagai proses pembentukan ovum dikenali sebagai oogenesis. Okay. Okay. Ovum, okay. Ovum development is called oogenesis. Okay, contoh kan, ovum develop. How the ovum develop is called oogenesis. Maafkan saya saya type dengan ni. Type ni jari ni bukannya tega sangat nak menaik. Macam gitu. Okey. Itu yang kena tengok bawah kadang-kadang tu sebab apa kalau aku tengok skrin nanti kan dia jadi lain. Macam orang jadi gemuk, asyik typo kerjanya. Okey. Lepas tu yang kedua, now kita dah beritahu proses pembentukan ovum dikenali sebagai oogenesis. Okey. Lepas tu yang kedua ialah barulah kita bagi tahu tiba-tiba. Okey. Aras FSH. Okey, saya tulis FSH sahaja kat sini. Okey. Tinggi dalam darah. Right. FSH level is high in the blood. Okay. Nampak tak? Macam nak tahu orang FSH tinggi kan? Kadang-kadang ada orang dia tak boleh nak apa orang kata connect the dot. So that's why yang kedua ni saya boleh katakan ni untuk mereka-mereka yang memang high level. Jadi saya beritahu kat korang juga ni. Yelah sebab korang kan high level kan. So that's why saya beritahu. This is the process. Ni cara macam mana nak jawab proses. Korang sendiri kena apa tu orang kata, tengok yang mana satu senang tu aku nak jawab. Nak yang nombor satu yang cikgu ajar ke ataupun yang kedua ni ikut proses. Yang mana-mana pun masih lagi betul. Okay. Di mana jawapannya sama juga. Di mana dia merangsang perkembangan folikel primer membentuk folikel sekunder. Macam gitu. Sama kan? Sama merangsang perkembangan folikel primer membentuk folikel sekunder. Sama macam atas. Perasan tak? Kita tengok tahu. Sebab saya nak korang tengok. First yang kita tengok kat sini, kita just tulis dirangsang oleh hormon perangsang folikel dari kelenjar pituitari which is folikel primer berkembang membentuk folikel sekunder. The same point. Point yang sama sebenarnya kita nak sampaikan, tetapi yang bawah ni, jawapan yang bawah ni dia lebih kepada cara menjawab dari segi flow. Flow pembentukan ovum tu berlaku di mana dikenalkan dulu ovum ni terbentuk menggunakan proses oogenesis. Lepas tu dia cakap aras FSH tinggi dalam darah. Jadi dia menyebabkan perkembangan folikel primer berkembang membentuk folikel sekunder which is kita punya apa tu orang kata folikel ni dia akan develop into folikel primer to become folikel sekunder. Apabila this FSH level in blood is high, contoh. Perasan tak benda sama kan? Sama je. Tapi jangan lupa guys, dia cuma nak 4 markah je. Okay. Lepas tu, stimulate the development of follicle primer into follicle sekunder. Korang nilaikan sendiri tahu.
korang nilaikan sendiri yang mana yang korang rasa selesa ataupun selamat untuk jawab. Okey? Ni saya ajar dua cara ni. Macam gitu. Okey, lepas tu bila dah rangsang perkembangan folikel membentuk folikel sekunder, stimulate the development of follicle primer. Kan dah kata. Sebenarnya folikel sekunder ni dalam bahasa Inggeris secondary follicle. Kalau bahasa Inggeris follicle primer ni primary follicle. Ya Kaila? Melayu sangat, kejap tak apa, nanti saya tukar ya. Primary follicle dengan secondary follicle. Okey? Aku tukar bahasa Melayu tu macam gitu kan. Sangat direct. Okey, lepas tu di mana baru dia cerita pasal oosit, which is tersirat juga. Oosit primer menjalani meiosis 1, membentuk oosit sekunder dan jasad kutub pertama, which is the same thing. Dia akan cakap benda yang sama orang atas cakap. So saya tak payah nak type sini sebab the same thing. Okay? Kylie okay? Faham kan? Kalau rasa macam saya, ini cikgu ni sepatutnya, tak apa, saya faham. Kan harap ni faham lah ya. Okay. Saya cuba sedaya upaya ni. Nak bagi korang betul-betul faham. So far korang okay tak? Faham Okay, saya just type lah yang terakhir ni so korang boleh pilih yang mana satu. Jadi saya akan kata di mana oosit the same thing. So saya just kena ni lah. Amboi. Amboi. Macam gitu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah. Okay. The same thing. Dia cakap benda sama. Macam tu. Okay, contoh saya copy je nak. Kan buat apa kau type, dah lah jari besar. Dia gemuk kan. Asyik salah dia naik. For example, okay. Nampak tak? Sama kan? Okay. Saya nak tanya pendapat korang lah antara cara jawab yang pertama dengan cara jawab yang kedua, kat mana? Yang mana satu korang prefer? Contoh jawapan 1. Okay. Saya buat yang ni. Contoh jawapan 1. Satu lagi saya buat contoh jawapan 2. Contoh jawapan yang kedua. Begitu. Yang mana korang prefer nak jawab? Cara rasanya lagi mudah untuk korang nak jawab cara macam tu. Yang mana satu? Cerita. Contoh nombor 2. Tak apa, kedua lebih senang. Yang contoh kedua lebih senang Okay, very good. Wah, hebatlah korang. Sangat hebat. Betul-betul. Contoh kedua yang lain? Tak apa, it's okay. Saya just nak tahu apa pendapat korang. Jadi kalau korang rasa jawapan kedua yang lebih senang, very good. Maksudnya korang faham the process. Tak bermaksud yang contoh jawapan 1 tu korang tak faham the process. Kan? Tak bermaksud yang tak faham contoh jawapan pertama tu tak faham proses. Tetapi tu cara untuk memudahkan mereka yang rasanya dia tak lagi master ataupun dia masih lagi tak baca untuk jawapan tu. Boleh? Okey. Nak saya sambung tak apakah jawapan lain yang mungkin boleh diberikan untuk jawapan yang nombor 2 ni? Just nak 4 markah. Jadi kamu boleh stop sampai sini saja, no problem. Tapi kalau if let's say dia minta lah 10 markah. Contoh benda ni kita tak tahu tau. Nothing is impossible. Boleh jadi dia minta huraikan proses pembentukan ovum dan dia minta 10 markah. Jadi nak jawab apa? Kan? Okay, so jom kita teruskan. Macam tu. Kalau macam untuk contoh jawapan pertama tu kan, korang stuck sampai corpus luteum rosette, that's it. Sebab apa? Idea tak ada. Nak sambung Okay, jom. Let's go. Ni contoh untuk jawapan yang kedua tau. So ini kiranya kita get ready lah. If let's say kalau tiba-tiba ada soalan begini, minta 10 markah bagaimana kan. Tiba nyanyi. Maklum dah lama tak nyanyi kan. Okay, itu nombor 4. Yang nombor 5, folikel sekunder berkembang. Okay, now boleh sambung Alright. Kita dah habis dekat oosit primer menjalani meiosis 1, membentuk oosit sekunder dan jasad kutub, which is this is what happened. Jadi kalau kita faham tentang oogenesis, sebenarnya
oogenesis ni tak sama macam spermatogenesis. Sebab apa? Sebab spermatogenesis ni semua empat sel dia akan membentuk sperma ataupun spermatik. Semua empat. Semua berkembang menjadi spermatik. But for oogenesis, hanya satu je yang akan jadi telur. The other three akan jadi jasad kutub ataupun polar bear. Polar bear pula. Polar body. Okay. Kalau korang faham tak saya cakap apa ni? Saya takut korang tak faham. Saya takut korang tak faham pula apa yang saya cakap. Okay, macam ni. Benda ni kan gamete, betul tak? Gamete. This is about gamete. Jadi gamete ni dia melakukan meiosis, isn't it? Dan kita tahu, kita well aware yang gamete melakukan meiosis dan meiosis ni dia akan hasilkan 4 sel anak. 4 daughter cell. Jadi dalam proses oogenesis is actually is a meiosis happening. Meiosis sedang berlaku for oogenesis. So meiosis ada meiosis 1 dengan meiosis 2, isn't it? Okay, kalau untuk spermatogenesis pun sama. Dia spermatogenesis ni means meiosis is happening. Meiosis sedang berlaku sampailah dia menghasilkan 4 spermatid ataupun 4 sperma. Jadi what happen dalam kita punya case oogenesis ni, dia tetap hasilkan 4 sel anak. Tetapi hanya satu boleh jadi princess, which is oosit sekunder. Another 3 ni dia akan jadi polar body dan akhirnya dia akan merosot. Dia akan deteriorate, dia akan decrease. Okay, dia akan dibuang macam gitu. Alright, dah stop sampai situ. Jom kita pergi kepada point seterusnya. Okay, yang nombor ni pula kita boleh kata folikel sekunder berkembang membentuk folikel graft. Okay, folikel sekunder berkembang membentuk folikel graft. Dapat sesuatu Okey, sebab apa? Yang ini dia ambil daripada point ini, maklumat tersurat. Okey. Next. Secondary. Barulah keluar kan? Baru tukar. Secondary follicle develop into form follicle graft. Graft follicle. Graft follicle. Gitu. Follicle graft. Okay. Macam gitu. Secondary follicle develop to form. Okay. Alright. Seterusnya, point yang ke-6. Ni saya bagi point ataupun based on flow Okay, next. Lepas tu, and then macam mana boleh jadi ovulation? So, sekali lagi aras LH meningkat dalam darah. Flow dia. Tak ada dekat dalam soalan. Okay. LH level increase in blood. Amboi. Lepas tu terus kita kata what happen, dia merangsang ovulasi. Stimulate ovulation. Okay. Sampai situ je. Cukup tak? Cukup lah tu. Kan? Cukup ke? So, dia bagi tahu ni. Okay, boleh je kita nak sambung. Dia bagi tahu ni. The same thing. Dia akan masukkan maklumat tersurat. Barulah dia akan masukkan maklumat tersirat. Okay? Right. The same thing happen di mana dia kata apa? Follicle graft meletus dan oosit sekunder dibebaskan daripada ovari. Okay. Follicle graft meletus dan oosit sekunder dibebaskan daripada ovari. So that's what happened. Itu yang kita nampak. Follicle graft, follicle. Graphian follicle, subhanallah. Graphian follicle. Lambat. Apa tu? Burst. And release. Oosit
Secondary oocyte. Secondary oocyte from the ovary. Macam tu cerita dia anak-anak sekalian. Dah. Settle. Settle masalah kita. Lepas tu nak cerita macam mana lagi? Dia kata pembentukan ovum. Tak settle lagi. Kan? Betul tak? Tak settle lagi. Sebab apa dia nakkan pembentukan ovum. Macam saya katalah, ovum hanya terbentuk apabila berlakunya persenyawaan. Okay, so follicle graft meletus dan oocyte sekunder dibebaskan daripada ovari. Grafting follicle burst and release secondary oocyte from the ovary. Okay, lepas tu what happen? Oocyte sekunder memasuki tube fallopium. Okay, korang okey tak ni? Salin ke anda? Oocyte sekunder. Secondary oocyte kawan-kawan. Secondary oocyte enter the fallopian tube. Okay, lepas tu buat apa? Dah enter, dia masih oocyte sekunder ya kawan-kawan. Macam mana nak jadi ovum? Melengkapkan meiosis kedua, lalu membentuk ovum. Okay. Complete the meiosis to form an ovum. Okay. Dah cukup ke? Sabar. Apabila satu sperma bersenyawa dengan oocyte sekunder, ataupun kita boleh kata menembusi oocyte sekunder. When a sperm fertilize with oocyte sekunder, secondary oocyte. Boleh settle. Cerita dia macam tu kawan-kawan. Nampak? Okay? So ini flow. Jadi yang ni adalah jawapan ikut flow. Jadi bila jawapan ikut flow, korang punya idea tu still ada. Tak terhenti sebab korang faham the flow. But then untuk jawapan yang pertama tadi, memang saya akan berikan kepada mereka yang memang dia ada masalah untuk nak jawab soalan. Okay? Itu memang tips yang saya selalu berikan kepada semua pelajar saya sebab kebanyakannya average ialah diorang tak faham sebenarnya the process. Diorang tak dapat nak hafal. Jadi saya gunakan kaedah yang tadi tu supaya at least diorang dapat markah macam tu. Okay? Faham tak? Korang boleh? Okey tak? Boleh kan? Baru satu ni. Faham baru cikgu. Kan? Okey. Baru satu, jom kita tengok lagi soalan lain. We in trouble. Okay, belum lagi. We're not in trouble, we are not. Okay, jom kita tengok untuk yang the next one. Okay, itu 4 markah. Woho, the question. Selalu sangat soalan ni keluar kawan-kawan sekalian, so get ready yourself. Okay B, Rajah 6.2 menunjukkan satu kaedah untuk mengatasi masalah kesuburan bagi seorang wanita, itu persenyawaan in vitro, which is IVF. Ini juga kita panggil sebagai bayi tabung uji. Okay, bayi tabung uji ni sebenarnya dia punya IVF ni sangat-sangatlah mahal. Dia tak murah ni kawan-kawan, dia mahal. So kadang-kadang ada orang kata, boleh ke kita buat in vitro ni? Sebab apa dikatakan kita akan bunuh bayi yang tak develop, embryo yang tak develop jadi fetus kan? So kira macam kita membunuh ke? Ada banyak soalan yang saya dapat macam tu. But actually tak. Kan saya dah terangkan minggu lepas, betul kan? Okay, jom kita tengok step 1, step 2, step 3. Banyak step dia bagi. Bila kamu dapat step macam ni, Rajah 6.2 banyak sangat yang dia bagi ni. Sangatlah membantu sebenarnya. Okey, jom kita tengok
Dulu soalan. Okay, dia kata explain how ovarian hyperstimulation hormone, iaitu dia adalah sejenis hormon treatment in step 1 produce a lot of oocytes. Okay, terangkan bagaimana hyperstimulasi ovari iaitu rawatan hormon dalam langkah 1 menghasilkan banyak oosit. Okay, bagi siapa yang rasa macam okay dah baca tapi still tak dapat nak bayangkan, okay this is what happen. Kawan-kawan, pada langkah pertama bagi seorang ibu tu bila dia nak dapatkan anak ataupun dia nak mengandung, langkah pertama ialah doktor akan berikan dia ubat ataupun akan berikan dia suntikan, di mana suntikan ini adalah berfungsi untuk nak bagi ovari dia ni stimulate ataupun dirangsang untuk menjadikan oosit itu ataupun telur itu menjadi oosit primer. Maknanya bermulanya dia akan continue dengan meiosis dia. Dia akan continue dengan dia punya meiosis. Sebab ingat tak kawan-kawan, waktu bila agaknya meiosis terhenti? Masa kita adalah fetus kan, once upon a time, ingat lagi tak, kita ni perempuan dilahirkan bersama dengan berjuta-juta telur ataupun oosit, berjuta-juta telur. So sebenarnya ketika kita fetus, dah mula meiosis tu berlaku dalam ovari kita masa kita fetus lagi. Di mana dia akan berhenti dekat meiosis apa? Siapa tahu? Masa kita fetus, kita punya ovari ni dia akan melalui proses meiosis. Dia terhenti waktu bila? Ketika kita dilahirkan. Dia berhenti waktu bila? Ketika bila dia dihentikan? Meiosis apa namanya? Siapa tahu? Meiosis 1 ke meiosis 2 kita berhenti? Kita stop dekat meiosis metafasa. Metafasa 1 tau. Masa kita dilahirkan, dapat bayangkan tak apa yang cikgu cakap ni? Masa kita baby ataupun masa kita fetus dalam kandungan mak kita, ovari kita sedang melalui meiosis di mana dia produce our egg. Di mana masa ni kita punya meiosis ni terhenti pada ketika meiosis 1 di mana metafasa. Okay? So berhenti kat situ. Dan bila metafasa 1 ni dia nak teruskan lagi fasa dia. Korang ingat kan meiosis ni dia ada meiosis 1 and meiosis 2. Dia ada fasa dia. mat ada telur. PMAT. Prophase, metaphase, anaphase dengan telophase. Ingat tak kawan-kawan? Tolong buka buku tingkatan 4 bab berapa? Bab 5 Bab 5. Ingat kan? Kylie. Kyle pula. Kyle tu nama lelaki kan? Kylie. Ingat kan? Okay, good. So sekarang just imagine bila kita ni dilahirkan kan, kita katakanlah saya dilahirkan ke dunia, ovari saya dah well developed. Saya punya sistem peranakan tu dah well developed. Bila saya adalah bayi, dah develop dah. So saya punya ovari tu dia akan terhenti pada meiosis 1 di metafasa. Okay, lepas tu bila agaknya meiosis 1 tu dia nak continue, dia nak teruskan. Ketika kita ni dah mula akil balik. Masa kita dah akil balik, meiosis 1 kita complete. Sebab apa? Oosit sekunder kita dah terbentuk. Oosit sekunder dah terbentuk. Lepas tu what happen? Meiosis yang kedua pun continue di mana bila mana persenyawan ataupun fertilization happen, barulah kita punya meiosis 2 tu complete. Barulah ovum terbentuk. That means selagi kita tak berkahwin ataupun selagi fertilization ataupun persenyawaan tidak berlaku, maka meiosis 2 kita akan hanging kat sana. Okey, jadi dalam kes orang yang memerlukan IVF ni kan kawan-kawan kan, diorang punya telur tu ataupun ovari, dia punya oosit tu dia tak nak berkembang. Dia tak nak berkembang jadi oosit sekunder. Itu masalah diorang. Jadi that's why doktor suntik ovarian hyperstimulation ni. So that ovari dia ni akan akan dia continue menjadi dia akan continue fasanya iaitu melalui proses meiosis. Okay? Alright, seterusnya. Yang ini tajuk, okay. Jadi sebenarnya hormon apa yang disuntik? Soalan. Hormon apa? Ovary stimulation ni, hormon apa yang disuntik? Apa yang menyebabkan oosit primer jadi oosit sekunder? Ingat tak baju dia?
Kalau oosit primer, dia punya baju pun follicle primer. Bila dah jadi oosit sekunder, baju dia pun akan jadi follicle sekunder lah. So apa yang menyebabkan dia boleh macam tu? Siapa dapat idea? Hormon apa yang disuntik agaknya? Yang menyebabkan baju dia berkembang? FSH. Apa dia? Nampak ni, saya nampak ni. Ada idea tak? Tak ada. Jawapan ialah hormon FSH. Doktor akan suntik hormon FSH, iaitu dia akan stimulate dia punya ovari tu, iaitu dia punya telur kat dalam tu, supaya the follicle tu dia akan mengembang. Dalam masa yang sama, dia akan berkembang menjadi follicle sekunder. So dalam masa yang sama, dia punya oosit dia juga akan berkembang. Macam tu. So baju dia tu ataupun follicle tu dia akan berkembang so with the telur. Begitu juga dengan telur. Okey, kawan-kawan? Okey, nombor 1 tu apa? Step 1 tu adalah apa? Step 1 tu adalah FSH. Okey, lepas tu step 2 pengambilan oosit melalui vagina. That means kan step 1 tu dia akan develop oosit tu to become oosit sekunder. Okey? Okey, lepas tu step 2 pengambilan oosit melalui vagina. So yang ini invasive treatment, maknanya tak perlukan pembedahan. So dia akan masukkan alat daripada vagina, kan, daripada vagina, kemudian dia akan ambil ataupun dia akan extract the oosit itu yang dah jadi oosit sekunder tadi tu, di mana dia tak perlukan dia tak perlukan proses ovulation, tak perlu. Sebab apa? Kalau proses ovulation happen, means kita punya telur tu akan pergi kat tube fallopian. Okay, dalam kes ni, doktor akan extract daripada vagina dan dia akan masukkan a very small needle untuk extract the oosit sekunder tu tadi. Macam gitu. Lepas tu bila dah dapat kan, dia bukan ambil satu tau kawan-kawan, dia ambil dalam 2, 3, 4 macam tu. Mana yang matang lah macam gitu. Lepas tu bila dia dah ambil, dah masuk kat dalam tube ini tadi, dia langkah ketiga, dia akan sediakan sperma. Di mana sperma ini perlulah sperma daripada suami. Tidak boleh sperma daripada suami jiran. Tak boleh. Jadi dia dah ganggu kita punya apa orang kata, kita punya keturunan. So dalam Islam tak boleh gunakan sperma jiran. Kena sperma suami. Okey, kemudian lepas tu sperma telur dieramkan. Di mana nanti kat dalamnya ada telur. Kan nampak macam telur-telur kan. Tak lama lagi raya Cina. Teringat pula apa tu benda yang tepung warna-warni tu kan. Tiba-tiba teringat. Tapi itulah lebih kurang. So dia injekkan sperma ni ke dalam kultonutrien. Di mana kultonutrien ni kan dia ada suhu yang sesuai tau. Jadi maksudnya fertilization happen ataupun persenyawaan berlaku di luar. Jadi persenyawaan luar berlaku. Persenyawaan luar berlaku. Ya kawan-kawan, lepas tu kultur embryo, dia jadilah kultur embryo. Sampai tahap dia akan jadi macam gini, barulah dimasukkan ataupun disuntik semula masuk ke dalam vagina. Melalui vagina, and then nampak tak tube ni panjang. Dia suntikkan ke dalam tu dengan harapan akan berlaku penempelan ataupun penempelan lah. Kan, dengan harapan berlaku penempelan. Dan step yang seterusnya, nampak tak? Kalau sekiranya penempelan tak berlaku, ataupun embryo tu tak menempel pada kita punya endometrium, maka proses akan dibuat berulang kali sampai dapat anak. Dan kalaulah menempel berlaku, maka kehamilan akan terhasil ataupun berlaku, dapat. Macam tu. Okey. 6 markah. So dalam satu soalan ataupun untuk A, B tu usually dia akan bagi 10 markah. So terangkan bagaimana hyperstimulasi ovari atau progesterone hormon dalam langkah 1 menghasilkan banyak oosit. Siapa nak cuba jawab ni? Yang ni dia nak 6 markah. Dia just nak minta kamu cerita pasal hyperstimulation dalam step 1. Ada siapa yang nak try jawab? Hyperstimulation. Terangkan macam mana hyperstimulation ovari dalam langkah 1 menghasilkan banyak oosit.
Ada yang nak jawab? 1? Kita kira 5 tak? 10 tak? Saya bawa sini. Okay. Cik jawab. Begitu. Kalau korang nak guna flow, silakan guna flow. Macam yang tadi saya bagi tahu. Boleh? Merangsang folikel-folikel menghasilkan melangsing sekunder. Okey. Dah. Okey. Sudah kawan-kawan? Oh, nampaknya semuanya masih lagi berfikir. Tak apalah korang, jangan saya je, jangan takut nak jawab. Kalau salah saya betulkan, jangan salah nanti masa SPM. Masalah masa SPM nanti I don't know what to say. Saya nak betulkan saya punya ni. Brightness. Alright. Dah? Boleh? Tak dapat? Boleh tak? Kan nak saya jawab? Tak aci ni. Cannot. Saya nak korang try. Boleh? Okey, saya tanya dekat Farhana lah. Farhana, macam mana nak jawab Farhana? Nak markah ni. Aduh. Kalau korang rasa macam saya laju sangat, bagi tahu. Okey? Jangan risau. Saya akan, kalau tak faham, bagi tahu je. Nanti saya bagi tahu. Apa yang korang tak faham tu. Sikit lagi saya ulang Soalan dia, terangkan bagaimana hyperstimulasi ovari iaitu rabutan hormon dalam langkah 1 menghasilkan banyak oosit. So maksudnya kita hanya kena fokuskan pada langkah pertama saja. Yang langkah-langkah yang lain-lain ni hanya sekadar nak bagi kita faham. Jadi kadang-kadang ada rajah ataupun diagram yang diberikan, dia bagi kita clue. Memang sangat-sangat dia bagi clue. Sekali bila soalan dia hanya nak fokuskan pada langkah 1. Jadi kalaulah dalam kes macam ni, korang gunakan kaedah yang pertama yang saya ajar tadi kan. Aduh, tak boleh jadi ni. Dia pun ceritalah sampai ke langkah 6. Kat situ korang dah hilang markah banyak sangat. Sangat hilang markah banyak. Sebab fokus dia ialah pada step 1 ataupun langkah yang pertama. Okay, jom kita tengok macam mana cara nak jawab. Okay? Manja ni. Okay, tak apa. Baru je. Lepas ni korang kena jawab sendiri tau. Apakah ini? Jawab sendiri tau. Okay, so jom kita tengok. Tam. Okay, 10. Sikit lagi. Bismillah. Sikit lagi. Cepat. Jom. Okay, ni B Soalan B. Kan? Okay, B. Okay, dia ada masalah kesuburan. Kaedah mengatasi masalah kesuburan. Okay, kita dah dapat clue. So, B. Okay. So, first of all, dalam suntikan pertama ialah perempuan ini, wanita ini diberikan suntikan hormon kesuburan. Wanita ini diberikan suntikan hormon kesuburan. Kan, hormon kesuburan ni sebenarnya ialah hormon FSH. Okay. Kalau korang macam tak sure, betul ke cikgu? Betul ke? Kan, tak apa, just tulis hormon kesuburan. This woman is given hormon kesuburan ataupun apa kesuburan? Okey. Alamak, internet unstable. Korang okey tak? Masih ada lagi? Alamak, korang dengar tak suara saya? Boleh? Dengar. Sebab saya punya internet unstable. Dengar Dengar. Okey. Right. Okay. Is given fertilize hormone. Okay. Fertilize hormone ataupun hormon kesuburan. Okay. Lepas tu, okay, lepas tu,
Yang kedua, kita bagi tahu. So, ini kita berikan suntikan hormon kesuburan di mana hormon ini akan meningkatkan kadar kepekatan ataupun kadar aras hormon FSH. Saya tulis FSH je kat sini ya. Dalam darah. Okay. Jadi kita beritahu apa fungsi darah hormon tu tadi. This hormone will increase the level of FSH hormone in the blood. Okay, dapat? Next. Lepas tu, so kalau FSH tinggi dalam darah, so what happen? Ini akan merangsang perkembangan folikel. Okay. It will stimulate the development of follicle. Okay, lepas tu, boleh kan? Lepas tu, bila dia dah stimulate the development of follicle ataupun merasa perkembangan folikel, dia akan menghasilkan lebih banyak oosit sekunder. Kenapa? Sebab kalau normally oosit sekunder satu je yang akan dihasilkan. Tapi bear in mind, this one is hyper stimulation for ovary. Okay? Menghasilkan lebih banyak oosit sekunder. Produce more secondary oosit. Orang kita asyik tanya je cikgu ni, okey sungguh lah tiba. Okey, lepas tu jadi bila dia dah menyebabkan oosit sekunder ni dah banyak dihasilkan, so baru dia pergi ke step yang kedua. But then still dalam step yang pertama, sebelum ovulation, before the ovulation occur, the estrogen level will be high, betul tak? Jadi sebelum apa tu orang kata pengovulan, ovulasi berlaku, aras estrogen dalam darah tinggi. Kan? Macam mana benda ni boleh berlaku? So, ingat balik kawan-kawan, jangan confuse tau tajuk ni. That's why bila saya bincang tajuk ni kan, sebenarnya korang memang dah kena kuat untuk tajuk kita haid ni. Dekat ujung jari korang dah sebenarnya. So bila saya cakap macam ni, korang dah dapat bayangkan dah apa yang saya cakap ni. Okay, now dengar betul-betul. Bila kita punya FSH kita tinggi, kan, dalam kes ni, sebab disuntik dengan hormon, so the FSH will be high. Maksudnya hormon ni dia akan menyebabkan FSH ni tinggi dalam darah. Betul Saya pandang siapa kat luar ni kan, korang kat sini. So FSH akan tinggi dalam darah. What happen? This FSH will cause atau menyebabkan oosit sekunder ni dia akan terbentuk. Jadi what happen, termasuklah folikel sekunder kan. So what happen bila kita punya FSH ni dah meningkat, kan kita punya estrogen juga akan bertambah, isn't it? Sebab kita punya folikel kan produce estrogen, dia menghasilkan estrogen, betul tak? So bila estrogen ni meningkat, aras dia memang dah tinggi dalam darah, ini dah dikira macam it's indicate dia macam satu ring untuk menyebabkan LH ni release daripada pituitary. Macam tu. Kira bila estrogen dah tinggi ataupun banyak dalam darah, itu akan menyebabkan LH dekat kita punya pituitary ni akan release. Ibarat macam estrogen ni kan, weh aku dah banyak dalam darah, kau berapa LH? Biarlah turun. Macam gitu lebih kurang. So LH ni dia akan buat kerjanya, which is dia akan pergi ke ovary and then it will cause the ovulation. Okay? Di mana the ovulation ni, that means the ovary secondary
oosit ni ataupun oosit sekunder ni dia akan dilepaskan daripada bajunya, iaitu Graafian follicle. Okay, itu ideanya macam tu. Okay, before the ovulation occur, okay, estrogen level is high in blood. High, very high. Okay, lepas tu apa yang berlaku? So, dia akan merangsang kelenjar pituitari, kan, merembeskan hormon LH. Apa kerja LH ni tadi? Ovulation. Stimulate the pituitary gland to produce ataupun merembeskan, hasilkan. Okay. Produce pun boleh, rembeskan is okay. LH hormone. Okay, boleh. Next, lepas tu what happened? This is what happened. So kita dah settle dah. 3, okay, satu lagi. So bila pituitari dah rembeskan LH, faham kan? So ovulation occur. Macam gitu. Okay. Lepas tu aras LH dalam darah tinggi merangsang ovulasi ataupun menyebabkan ovulasi berlaku. Okay. LH level in the blood is high to stimulate ovulation. Gitu. Boleh? Kisah dia. Dah cerita banyak ni 7 dah ni. So korang boleh pilih dah 6. Okay? So this is the flow. This is the flow what happened. Sebenarnya kalau korang tengok kan jawapan ni, oh aku dah belajar dah sebenarnya benda ni. Kan? Aku dah belajar dah sebenarnya benda ni. Cuma dia punya soalan tu dia just tukar yang suntikan ni dilakukan. Kalau tak ada suntikan ni pun flow yang sama tetap berlaku. The normal flow yang berlaku dalam badan kita. Faham tak? Dia punya konsep dia. Jadi konsep biologi faham. Dalam nak belajar biologi ni konsep biologi kena faham. Keyword kena ada. Okay? Macam gitu. Alright. So far boleh? Ini tajuk ni baru B. Okay, baru kita jawab B kawan-kawan. B. Okay, jom kita tengok ni pula. So far boleh ya? Okay. Ada soalan tak berkaitan dengan tajuk tu tadi? Untuk B tadi. Ada tak? Any question? Kalau tak ada kita pergi kepada C. Untuk markah yang seterusnya. Ini sangat-sangat best. Tajuk C ni. Sangat-sangat best. Dan jarang sangat ditanya tentang perbandingan. Comparison between oogenesis dengan spermatogenesis. Jarang. Kalau dia nak tanya tolonglah tahu. Tolonglah tahu Okay, jom kita tengok. Ada soalan tak korang? Yang atas tadi tak ada No question Alright, kalau tak ada kita teruskan ke C. Boleh pergi ke C. Okay, saya sebenarnya macam saya pernah cerita sebelum ni. Saya ada student yang sebenarnya dia adalah bayi tabung uji tau. So, what happened? Ada yang tanya saya, cikgu, bayi tabung uji ni lagi bijak ke? Ataupun dia ni jenis yang lembab. Sebab budak yang ni kan student saya tu, yang bayi tabung uji tu, dia bila belajar ni, dia cepat dapat. That means contoh macam ni lah, kalau belajar macam ni, dia tak tulis apa-apa pun, dia terus serap dalam dia punya otak. Macam span otak dia tu. So is it ada kaitan ke? Adakah kerana bayi tu adalah bayi tabung uji? Jawapannya ialah tidak kawan-kawan. Bila kecerdikan kan, kepatasan kita berfikir, ni semua ni adalah kaitan dengan genetik. Jadi kalau genetik kita ni dah memang dapat genetik, otak kita ni banyak alur. Ada dia punya orang kata dia punya alur kan.
Kalau lebih banyak alur tu maksudnya otaknya lebih bijak. Kalau dari segi saiz kita punya otak semua sama ya kawan-kawan sekalian. Jadi memang cara dia macam tu. So kalau dia belajar kan dia just macam ni je dekat dalam depan papan hitam kan. Papan putih lah masa tu kan dia tengok. Lepas tu bila saya habis ajar macam ni je. Dia tak tulis kawan-kawan, tuan-tuan puan-puan sekalian. Dia tak tulis sebab apa memang otak dia macam komputer. Bila exam, apa je yang dia belajar tu kan dia ingat balik. Apa yang dia belajar tu dia tak ingat apa yang dia tulis, apa yang dia belajar. Tu dia tulis jawapan, score. Dia bukan dia score A+. A+. Dahsyat. Subhanallah. Itu orang kata anugerah. Jadi tak ada kaitan kebijaksanaan, kepintaran ni dengan bayi tabung uji. Tak. Dia ada kaitan dengan genetik. Okey, jom kita teruskan dengan C sedikit masa lagi. Best kan? Kan Syida kan best. Kalau otak macam tu rasa macam tak benar kan? Macam kadang-kadang macam saya belajar kalau dah umur macam ni kan, kalau kita belajar kita benar sikit macam rasa macam otak ni jadi tauhu. Tak ada apa macam gitu. Yeah? Jadi that's why lah kena ada apa orang kata buku. Okay kawan-kawan, korang kan bila belajar bio ni kan sekarang ni memang dah tak ada banyak masa tau untuk korang nak buat apa, nak baca daripada kulit ke kulit, memang tak ada masa kawan-kawan. Seronok lah dia kan, memang best. Tapi kalau student yang bijak macam dia, bukan dia lah tapi kebanyakan macam dia tu dia punya effort kurang. Jadi bila effort kurang, bila dia keluar daripada student life, tak kisahlah student life as a SPM student ataupun sebagai pelajar universiti, dia akan ada masalah. Sebab universiti nanti esok kalau korang masuk U kat nanti kan, korang akan ada assignment bersama, korang kena buat research, korang kena selalu jumpa dengan lecturer untuk nak confirmkan korang punya kerja tu betul ke tak. Jadi kadang-kadang orang engineers ni memang dia punya pointer bagus tapi dari segi dia punya sosial dia dengan orang tak berapa bagus. Jadi bila orang ambil bekerja, dia bukan sebenarnya dia tak tengok sangat kita punya pointer, tapi sebenarnya pointer yang bagus tu adalah kredit ataupun bonus. Sebab bila kita ada dua-dua, pandai bercakap, kita boleh sosial dengan orang, kita boleh pandai bercakap dan markah kita tu tinggi, subhanallah sangat senang untuk kita dapat jawatan yang lebih besar, lebih tinggi. Ingat ni. Ingat ni. Dan kita sebenarnya betul. So kena ada dua-dua. Okay? Kena pandai bercakap dan juga kena tahu. Markah kena tinggi lah kawan-kawan sekalian. Kalau kita ni tak apa, biasa-biasa je, it's okay. Kita berusaha ya. Bukan kata dia orang tak bagus, dia orang pun bagus. Ada pro and cons. Okay? Macam tu ceritanya. Okay, sikit lagi kawan-kawan, sikit lagi. Okay, langkah 2 dijalankan selepas oogenesis C. Okay, tengok ya soalan C. Langkah 2 dijalankan selepas oogenesis hampir. Maafkan untuk kataan tu. Hampir selesai. Manakala langkah 3 dijalankan selepas spermatogenesis selesai. Apakah ini? Kan pernyataan membuatkan kita pening. Okay, sebenarnya dia cuma nak apa? Dia cuma nak bandingkan proses oogenesis dan proses spermatogenesis sahaja. Jadi kadang-kadang soalan ni dia sahaja nak bagi kita pening. Sebenarnya dia punya soalan dia nak macam ni je. Tapi dia sahaja bagi kita jalan, masuk belukar dulu, pergi ke padang pasir dulu, baru jumpa soalan. Kita pun pening. Apa sebenarnya dia nak ni? Padahal dia cuma nak bandingkan ataupun compare the process for oogenesis and spermatogenesis. Compare. Kawan-kawan, tengok keyword ni, dia kata compare ataupun bandingkan. Kenapa cikgu? Saya dah jawab semua sekali. Semua dalam buku saya jawab semua. Kenapa saya dah dapat 5 markah? Kenapa tak dapat 5 markah? Rupa-rupanya yang dia buat tu hanyalah perbezaan, differences sahaja dia buat. Kalau kau buat differences ataupun perbezaan je, ceritanya memanglah tak dapat markah penuh. Kenapa? Sebab fahamkan perkataan ni, bandingkan maknanya dia nakkan persamaan dan perbezaan. Ingat ni, bila dia kata bandingkan, bagi persamaan dan perbezaan. Kalau awak bagi perbezaan saja, that's why kamu tak dapat 5 markah walaupun 10 perbezaan kamu bagi. Faham? Okey. So, apakah dia punya perbandingan? Jadi perbandingan ni kamu boleh buat banyak sangat.
persamaan dan juga perbezaan. Okey, yang ini saya takkan tulis. Kenapa? Sebab apa? Persamaan, perbezaan, semua ada dalam buku. Semua ada dalam buku. Maksudnya dia tak perlukan cara menjawab. Dia tak perlukan cara menjawab. Cuma saya boleh bagi tahu kamu, ajar kamu, kan? Bila dapat soalan perbandingan, tolong tuliskan dia punya persamaan terlebih dahulu. Ini untuk C kan? Ini untuk C. Kenapa dia macam tu? Macam tu. Okey, C. Lepas tu, okay, buat macam ni lah kan. Okey, so untuk C ni kan, saya just boleh bagi tahu kamu cara nak jawab. First ialah kalau persamaan just tulis macam biasa. Point-point ke ataupun kamu boleh tulis tanpa jadual. Okey, contoh saya tulis sini persamaan. Okey, so persamaan antara kedua-duanya ialah kedua-duanya berlaku dalam organ pembiakan. Okay? Kedua-duanya berlaku dalam organ pembiakan. Dia dapat markah 1 dah kawan-kawan. Okay. Lepas tu, apa lagi yang sama? Semua ni dah ada dalam buku. So saya tak akan tuliskan kat sini tau. Saya tak akan tuliskan kat sini. Sebab apa? Sebab dalam buku. Cuma saya nak bagi tahu kamu cara jawab untuk perbezaan dalam esei kamu boleh buat dalam bentuk jadual. Contohnya, okay, kita buat jadual manalah ni jadual ni? Lahai. Mana jadual? Al-maklum. Kan lama kita tak. Ni table. Macam ni tau. Contoh ni contoh. Kalau nak tambah lagi boleh, tak ada masalah. Contoh kan. Macam gitu. La ilaha illallah dekat sana pula. Sabar je lah. Macam tu. Okay. Ni contoh persamaan, nanti tolong tahu korang kena senaraikan. Apa lagi banyak antara persamaan lain ialah kedua-duanya dia bermula dengan sel epithelium germa ataupun sel germa primordium yang diploid. Alamak cikgu, apa benda tu? Sel germa primordium ialah sel pertama yang diploid yang digunakan, yang akan melalui proses meiosis untuk menghasilkan gamet. Tolong tengok, buka balik buku bab 5 permulaan tu untuk spermatogenesis dengan oogenesis. Tolong tengok. Kan dia ada bagi macam jadual kan, yang anak panah tu kan. Perkataan ataupun huruf pertama sekali sebelum dia melalui pembezaan lah, pembesaran lah, apa benda tu, atas sekali ialah sel germa primordium ataupun orang lain panggil sel epithelial germa. That one, yang itu. Lemak cikgu tak ingat. Macam mana kalau tak ingat? Tak apa. Korang just boleh cakap sel induk. Kalau tak dapat kan, macam tak ingat. Contohlah memang sungguh tak ingat cikgu sel germa primordium mak nenek tu, fizik nak kena ingat, kimia kena ingat. It's okay, korang boleh tulis sel induk bagi kedua-duanya adalah diploid. Macam tu. Boleh? Okay. Jangan peningkan kepala. Biologi ni walaupun kita memang kena ada keyword, tapi ada kalanya beberapa perkataan tu kita boleh negotiate. Kan? Sebab maksudnya sama, difahami. Dapat Okey, apa lagi persamaan dia? Kedua-duanya melalui proses meiosis. Okay, now. Sekarang itu nanti korang cari dalam buku apa persamaan. Now, perbezaan korang boleh buat dalam bentuk jadual macam ni. So for example, korang tulis kat sini spermatogenesis. Yang kat sini korang buat oogenesis. Macam gitu. Boleh. Ni cikgu bagi contoh. Okey, boleh buat macam korang okey tak? Masih okey Sikit lagi Okey, kalau korang buat perbezaan antara spermatogenesis dengan oogenesis, bila buat perbezaan kan, contoh spermatogenesis berlaku dalam organ pembiakan lelaki. Tiba-tiba oogenesis kau kata tidak melibatkan pembezaan.
Apa pula tu kan? Jadi kalau kita buat perbezaan, pastikan kiri dan kanan kita sedang cerita perkara yang sama. Okey? Macam gitu. Contoh berlaku dalam organ pembiakan lelaki. Oogenesis berlaku dalam organ pembiakan perempuan. Contoh. Ini saya bagi contohnya ni banyak sebenarnya. Kalau kamu dah dapat markah macam mana cikgu? Kamu kena pastikan kiri dan kanan ini kamu sedang cerita pasal benda yang sama baru dapat markah yang pertama. Macam itu. Baru nampak satu markah. Kalau ini kiri cerita pasal organ pembiakan lelaki. Yang kanan kau cerita pasal tidak melibatkan pembezaan. Yang itu bukan pembezaan cerita dia. Faham faham maksud saya. So kat situ kamu tak dapat markah. Itu antara penyebab kenapa tak dapat markah. Ingat, bila soalan tentang comparison atau perbandingan, tolong berikan sekali persamaan dan perbezaan. Boleh? Okey. So saya rasa kelas kita dah pun habis setakat ni. Sebelum saya tamatkan kelas ni kawan-kawan, ada tak apa-apa soalan yang saya nak tahu, nak dengar daripada mulut korang? Ada tak apa-apa soalan berkaitan dengan tajuk ni ataupun cara menjawab? Kalau ada soalan, boleh tanya kat saya sekarang. Come on. Boleh tanya. Kyle, Miza, Kak Cik. Kak Cik diam kan hari ni kan? Aini, Syida, Nurul, Nurfahana, Suliana. Ada lagi tak soalan kawan-kawan sekalian yang nak tanya? Kalau tak ada, tak apa. Kamu boleh text ataupun WhatsApp saya dalam grup. Tak ada Syida Okay, thank you Syida. Kalau tak ada, boleh tanya dalam grup. Macam yang sebelum ni ada siapa? Kak Cik ke? Siapa yang share soalan dekat dalam grup kan? So bila saya ada masa saya buka dan saya jawab. Kenapa jawapan tu macam tu? Soalan banding tu boleh buat jadual ke? Okey, yang ni. Kalau untuk perbezaan bagi AC. Kalau soalan struktur saya tak galakkan. Boleh je kalau nak buat. Tapi kalau untuk soalan essay boleh buat dalam bentuk jadual macam ni. Okey? Memudahkan kamu sebenarnya. Tapi apa pun korang boleh tanya, confirmkan dengan cikgu sekolah dulu. Boleh tak cikgu saya nak buat dalam bentuk jadual ni? Kan confirmkan. Sebab apa? Kadang-kadang tu ada yang kat sini dia kata cikgu ini untuk sekolah ni kata boleh. Ada sekolah ni cikgu dia kata tak boleh. Itu bergantung pada cikgu sekolah masing-masing. Tapi kalau ni ikutkan berdasarkan pada kawan saya, salah seorang daripada pemeriksa kertas peperiksaan ni, dia kata no problem. Sebab apa? Yang penting aim dia ialah bila kamu jawab soalan ni, pastikan bila kita jawab ni, bayangkan pemeriksa tu tak tahu apa-apa dan nak memudahkan kerja pemeriksa. Kan? Maksudnya mudah untuk dia cari markah. Boleh Okay. Ada apa-apa lagi soalan yang nak ditanya? Alah, mana pula ni? Cik hilang dah. Okay, Adeline boleh. Alright. Okay, kalau tak ada apa-apa soalan, boleh juga tanya soalan dekat dalam grup. Okay, grup yang dah disediakan. So dekat situ kita free untuk nak tanya apa-apa soalan. Kalau korang ada soalan yang rasa macam tak pernah jawab soalan ni, try share kat dalam grup. Boleh, no problem. Okay? Right, kalau tak ada apa-apa, insyaAllah kita jumpa lagi minggu depan. Okay, di hari dan waktu yang sama. InsyaAllah saya akan sharekan pula cara macam mana nak jawab untuk soalan yang lain pula dan saya akan minta korang punya feedback. Okay? Boleh tak jawab? Right. Thank you so much guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama semua. Bye.